Waktu sekarang 12.54 pagi. Selamat pagi kepada semua dan satu lagi kisah sebelum saya berehat dengan beberapa buah lagu. Ini yang ringkas saja. Kiriman email saya terima datangnya ini daripada, terima kasih pada teman pendengar kata Kisi, Pelintung tu dekat Johor lah. Baru saya teringat betul Pelintung dekat Johor. Kadang-kadang tengah memandu kan tengok papan tanda Pelintung. Jadi terima kasih pada yang mengingatkan saya Pelintung dekat Johor dan harap hidup jangan kelintung Baik, yang ini kiriman daripada mana ni? Ariana berkongsi satu pengalaman, tapi ini hanya sekali saja dalam hidupnya lah terkena gangguan yang amat menakutkan ni. Waktu tu beliau hamil 4 bulan. Dan apa yang berlaku ni sebenarnya beliau dengar lah macam-macam nasihat dari saya dah baca dan fahami kisahnya. Jadi sebelum tu Ariana kata beliau dah dengar macam-macam nasihat kalau ibu berbadan 2 ni ataupun hamil ni waktu maghrib jangan keluar lah. Kalau ibu berbadan 2 ni kalau boleh jangan kunjungi ziarahi orang-orang yang meninggal dunia. Dan jangan pergi ke tapak tanah perkuburan sebabnya nanti ada jin-jin yang akan menghampiri ibu yang hamil. Dan apa yang berlaku, saya sebenarnya terpaksa Casey sebab yang meninggal ni adalah makcik saudara yang rapat dengan saya. Ramai sebenarnya yang menyuruh saya jangan pergi. Tapi saya tak boleh Casey. Ini bab memang sensitif. Saya dengan makcik saudara namanya Mak Oda memang rapat sangat. Bila terima kematian, berita tentang kematiannya, saya memang sedih. Saya antara yang pertama sampai di rumahnya walaupun sedang hamil pada waktu itu. Dan bila nak dikebumikan, semua ada naik bas, ramai menghalang saya termasuk suami. Saya kata tak boleh, saya nak pergi juga. Sebabnya ini adalah kali terakhir saya akan bersama dengan beliau. Sebelum dia ditanam, dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah saya pujuk rayu, akhirnya dibenarkan saya pergi. Sampai tanah perkuburan, mereka pun mengusung jenazah tersebutlah. Dan diletakkan di liang lahat, diturunkan, kemudian ditanam, baca talqin dan sebagainya. Barulah kita nak pulang. Bila nak pulang ni, saya terperasan Kisi. Waktu tu tengah hari Kisi. Waktu tu hampir tengah hari kata beliau. Hampir lah dah dekat tengah hari. Jadi saya rasa mungkin jam 12 tengah hari ataupun 11 lebih pagi lah macam itulah Jadi bila dah dikebumikan nak pulang semua, saya terperasan ada beberapa jarak lah daripada kubur arwah makcik yang baru ditanam ni kata beliau. Saya ternampak ada seorang perempuan sedang berdiri. Perempuan ni berpakaian blaus putih labuh panjang, rambutnya panjang sangat, sedang berdiri sambil memerhatikan, saya rasa sedang tengok saya. Bila saya ternampak perempuan tu, jadi saya tengah berdiri, saya sebenarnya tak perasan pun yang saya ada berdiri dan tenung dekat perempuan tu agak lama Kisi. Sampaikan makcik saya yang menegur. Yana, hei, Yana. Dia tepuk bahu saya. Astaghfirullahalazim. Bila saya tengok, semua orang dah masuk dalam kereta. Ada yang dah naik bas. Saya ni dengan beberapa lagi lah sedang berjalan. Dan saya tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Bila saya sadar, saya tengok balik tempat yang sama. Orang tu dah hilang dari pandangan Casey. Yang menakutkan, bila balik rumah lah. Saya tengah baring dekat katil. Suami saya waktu tu sedang dekat ruang tamu menonton TV. Saya baring dekat katil. Saya memikirkan makcik saudara yang saya rapat ni, yang telah pun kembali ke rahmatullah. Memang sedih Casey. Menangis saya, menitiskan air mata. Tapi saya tak bolehlah menangis meraung. Nanti suami saya marah pula. Saya hanya berdiam, tapi air mata menitis. Tiba-tiba Casey ini saya dengar Yana, Mak Oda datang Yana. Boleh Mak Oda masuk? Yana. Pendengar Misteri Jam 12, kata Ariana, saya dengar Mak Oda saya panggil saya. Dekat tingkap bilik saya dengar suaranya.
Katanya nak masuk dalam rumah. Ya Allah Kisi, daripada perasaan sedih terus menjadi gembira sangat. Seolah-olah saya ni dah lupa tau yang mak uda saya ni dah meninggal. Saya bangun dari katil. Kisi bayangkan saya jalan ni pergi dekat tingkap bilik. Baru sampai depan tingkap, saya buka gerigi tingkap ataupun pagar tingkap besi tu. Saya buka pagar tingkap besi. Tiba-tiba suami dia tanya, awak nak buat apa ni? Awak dah gila Saya tak boleh bercakap apa-apa. Pendengar Misteri Jam 12, rupa-rupanya wanita yang saya nampak tu ikut saya balik tapi tak boleh masuk dalam rumah. Jadi dia panggil saya sebabnya dia nakkan anak dalam kandungan pada waktu itu usia 4 bulan Casey sebagai santapan. Jadi barulah saya percayalah dipendekkan cerita setelah berubat sebabnya kisah panjang Dan setelah dijelaskan, dikatakan barulah percaya. Kalau hamil bukan tak boleh pergi, boleh. Tapi tak semua wanita yang tak akan diganggu. Jadi berhati-hatilah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, waktu serang 1.25 pagi. Selamat pagi kepada fan Misteri Jam 12. Semakin hari semakin ramai yang turut bersama mendengar rancangan ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga pada anda yang berkongsi pengalaman kisah misteri yang kirimkan email pada saya. Kadang-kadang itulah kalau menjalankan tugas dan ada kalanya bila periksa email ni dapat email daripada secara rambang ada peminat rancangan MJ12 yang kirimkan email katanya terima kasih menjadi teman.
saya akan tersenyum. Rasa macam lebih semangat lah saya nak berikan membacakan kisah-kisah. Dan terima kasihlah kepada anda yang telah pun kirimkan email pada saya yang katanya MJ12 ni sebagai teman hiburan anda pada waktu malam. Ada juga yang mendengar rancangan MJ12 pada waktu siang sebab takut nak dengar MJ12 pada waktu malam, satu. Ataupun ada yang dapat mendengar hanya melalui YouTube sebabnya bertugas keesokan hari dan mendengar MJ12 ketika dalam perjalanan ke tempat tugas. Jadi mungkin kalau pagi sedang mendengar MJ12 ni, selamat pagi ataupun kalau nak balik selamat petang lah saya ucapkan. Jadi terima kasih pada semua. Macam-macam kisah dan saya mohon maaf ada kisah yang anda kirimkan ni memang cukup menarik. Tapi oleh kerana kalau saya banyak sangat mungkin tak baca beberapa bahagian, nanti kisah anda ni dah tak menarik lah seperti apa yang anda kirimkan pada saya. Dan saya tak boleh ketengahkan sebab ada isu-isu sensitif yang disertakan dalam kiriman email. Jadi harap anda faham lah. Bukan saya tak nak baca, tapi biasalah ini stesen radio rakyat. Jadi apa pun saya nak ketengahkan pun ada kalanya harus saya beralas dan juga fikirkan juga tentang yang mendengar ni. Bukan saja yang mereka yang dah matang mendengar, malah ada budak-budak sekolah pun mendengar rancangan MJ12. Jadi sebab itulah mungkin ada yang sampaikan email pada saya, tanya, KC, kisah saya ni tak keluar ke? Ada tu yang saya dah reply lah, saya dah balas kiriman. Baik, saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya segera di 6. Hello Lina. Lina kena dengar cakap abang sekarang. Dengan perlahan Lina keluar dari bilik. Jangan tengok benda tu Lina. Lina, hello. Lina, dengar tak cakap abang? Hello Lina. Hello. Lina. Hello Lina. 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 Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ini Randy. Remy Remy ada kisah apa Remy? Silakan. Ini ada kisah yang pada Sabtu lepas saya dengan kawan saya. Apa yang berlaku tu hari Sabtu lepas? Silakan. Berlaku jumpa patung lah. Patung kita nak pancing lah di Changi di sebelah Hyundai sana. Habis lepas tu saya dengan kawan saya 5 orang tengah pasang joran. Jadi tiba-tiba lepas tu kita letak joran, kita tunggu ikan lah kan. Lepas tu ikan lambat sangat. Lepas tu kita ni lah jangan sekejap. Jadi lepas tu dalam pohon dalam ada situ ada pohon pokok cempaka. Jadi dalam pohon pokok cempaka tu ada patung yang berkala kala putih, berkala putih dan dia punya patung pula tu menakutkan pula. Ada letak rambut dengan kala putih dan hitam. Habis lepas tu saya kawan saya Sujiman semua yang kawan saya yang lain semua. Lepas tu yang kawan saya ni yang Sujiman dia terus pergi ambil patung tu. Terus dia pergi campak ke Pak Lau pula. Habis saya cakap dengan Sujiman, asal kau pergi kacau itu benda. Habis dia bilang, aku tak boleh tengok ni benda lah, aku takut lah. Habis kau takut, aku tak pegang. Jadi lepas tu dia campak.
Selepas dia campak JC, lepas tu tiba-tiba joran yang kita pasang 5 joran bunyi lonceng. 5 automatik bunyi lonceng selepas Sudirman tu buang patung di laut. Selepas tu kita angkat joran tu kita angkat joran tu tiba-tiba alam terkejutnya dan 5 joran tu semua keluarnya bukannya ikan semua yang keluarnya semua anak-anak patung. Anak patung tapi yang tak besar, yang macam pun cempaka tadi lah. Dia kecil sikit dengan rambutnya. Habis lepas tu terus kita buang balik lah anak patung tu. Terus saya cakap okey lah. Jadi kita kita pasang joran sebab lain lah. Selepas kita jalan dengan jalan di sebab lain, tiba-tiba ada bau benda yang bau yang sangat harum, yang sangat wangian sekali lah. Bau yang bau kemenyan habis lepas tu okeylah. Jadi kita teruskan je lah pasal kita niat nak tangkap ikan. Selepas tu kita sambil jalan. Lepas tu tiba-tiba ada makhluk sedang mengilai. Mengilai. Habis lepas tu yang kawan saya satu ternampak. Dia tanya, Remy, kau tengok atas tu. Alangkah panjangnya saya tengok atas pokok kelapa tu dia bertinggik. Dia bertinggik dengan rambut terurai dia. Habis lepas tu dia pegang dengan anak patung tu juga yang kita orang jumpa dia bawa pokok cempaka tu. Habis lepas tu terus kita sangka baik kita teruskan dalam perjalanan. Habis lepas tu saya yang kawan saya baca lah mana yang surah yang kita mampu. Habis lepas tu dia tak berhenti, dia mengira-ngira, dia pusing-pusing kan, satu tempat dia pusing. Lepas tu dia berhenti mengilai. Selepas dia berhenti mengilai, kita pasang joran lah. Bila kita pasang joran, lepas tu tiba-tiba lonceng kan joran kita kita ingat okeylah ni kita sudah dapat ikan lah jadi kita tarik lah memang kita dapat ikan. Sekali tiba-tiba di tempat laut tu dan tiba-tiba bila kita tarik kan ikan sudah dapat ikan. Habis lepas tu yang kita nampak kan yang kapun yang pakai baju putih di atas pokok kelapa tu dengan anak patung tu dengan patung tu dia muncul di atas laut. Dia muncul di atas laut. Lepas tu dia terus terbang di hadapan kita. Di hadapan kita. Habis lepas tu dia cuba cekik kawan saya yang Sudirman tu. Lepas tu yang kawan saya yang 3 orang terus lari. Terus saya tarik yang kapung tu. Saya baca surah tu saya baca tu.
Lepas tu terus dia melayang lagi. Dia terbang. Tu yang kawan saya Jerman, dia punya ahli sudah ada rasa cara kan. Habis lepas tu okey tak apa. Terus saya bilang dengan kawan saya, okey sekarang kita belah kita belah naik taxi lah. Habis lepas tu terus dah sampai ke tempat rumah di Semawang KC. Habis lepas tu terus kita nak masuk lift lah. Tiba-tiba kita tekan lift dia. Kita ngalih, kita sampai ke tingkat yang kita nak masuk ke nak keluar, yang tak pun tu berdiri di hadapan depan di terus saya istighfar dan terus saya dengan kawan saya. Okey, nanti kita ramai-ramai kita baca surah-surah. Lepas tu baca surah, dia mengilai dengan apa? Lepas tu dengan bau macam bau ikan, bau busuk kan, macam bangkai ikan ni. Dan lepas tu dia terus dia terbang. Dia terbang. Lepas tu dia pusing kebalik pula. Dia pusing balik. Dia pandang ke belakang. Sekali lepas tu saya dengan kawan saya di mana-mana. Habis lepas tu dia punya kepala boleh pusing ke belakang pula demi kepala. Lepas tu kita saya dengan kawan saya tengok terkejut. Lepas tu terus kita teruskan baca. Lepas tu kasi terus dia menangis. Dia apa dia dengan anak patung tu yang dia pegang tu. Habis lepas tu anak patung tu dia pegang tu, anak patung tu pun dia pun dia menangis seperti macam bayi yang baru lahir. Habis lepas tu kita orang heran. Habis lepas tu kita baca lagi apa surah gini. Terus terus dia dari tempat lift tu dia terus terbang. Terus kita masuk ke rumah. Dia ikut kita masuk ke rumah pula. Habis dah masuk ke rumah. Lepas tu tak masalah okey tak apa. Habis lepas tu terus saya cepat ambil saya macam saya ambil Al-Quran dan apa yang saya ambil baca yang surah yang ni semua. Dan dengan ada buku manzil semua. Habis lepas tu baca lepas tu dia menilai. Lepas tu dia menangis. Dia menangis. Lepas tu dia bilang aku tak akan puas hati. Aku akan kembali lagi bila engkau pergi lagi ke tempat aku. Ini kisi yang kita yang hari satu lepas yang kita pergi ke sana di Changi. Ini kisahnya kisi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum kisi. Waalaikumsalam Remy Terima kasih Remy. Itu dia kisah dari Remy yang telah pun membuat ramai orang rasa seram dengan pengalaman yang dikongsi. Ramai yang rasa seram dan ramai telah pun berikan maklum balas. Baru saya tengok Facebook ni macam-macam
Ada yang kata seram betul kisah Rimi. Ada yang kata tak boleh terbayang apa yang dialami oleh Rimi. Dan ada yang mendoakan Rimi semoga baiklah. Jadi kita akan berehat seketika. Akan saya kembali dengan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12, saudara. Ingat, apapun jua, rancangan Misteri Jam 12 ini hanya sekadar hiburan saja. Terima kasih kepada anda. Ayolah, saya baru terbaca tadi sebenarnya ketika Rimi sedang bercerita, saya sedang menderas kiriman email banyak email. Dan saya pandang, ramai ada kata di sini, antaranya daripada Mas Elina kata, wah best betul cerita si Rimi kisi backing baik punya tu dia. Nampak ada juga yang suka dengan pengalaman Dari Kak Nana Sarina Selamat Bos kata, kisi tak kelakar lah. Apa yang kelakar Selamat pagi kepada pendengar Misteri Jam 12. Berikut kisah yang ingin saya bacakan datang daripada yang ini dari mana tadi? Daripada Sheila. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Dan juga kepada peminat rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Sheila dan pengalaman yang Sheila nak berkongsi dalam rancangan MJ12 harap Kisi dapat bacakan lah. Yang ini peristiwa yang berlaku ketika Sheila bermandi di kolam renang. Di kolam renang rumah makcik, iaitu di sebuah kondominium. Makcik Sheila ni baru berpindah di sebuah kondominium. Dan kondominium rumah makcik ni ada kolam renang, swimming pool. Dan makcik dengan Sheila memang rapat. Dan sering kali Sheila akan duduk di rumah makcik sebabnya dekat dengan sekolah Sheila. Kalau dari rumah nak pergi sekolah memang jauh Kisi. Jadi sebelum makcik berpindah pun Sheila dah duduk rumah makcik. Bila dia berpindah, bila dapat tahu makcik nak pindah ke kondominium ada kolam renang, wah, begitu semangat rasanya. Jadi pada suatu hari, setelah berpindah tu, akhirnya Sheila dapat luangkan masa untuk pergi ke kolam renang. Kolam renang tu akan tutup jam 9 malam Kisi. Dan sebelum 9 malam boleh mandi. Jarang orang gunakan kolam renang tersebut sebabnya kawasan tu ada lagi masih orang belum lagi berpindah. Ini adalah sebuah kondominium yang baru saja dibangunkan. Jadi pada Sheila datang tu, waktu tu sekitar jam 6 lebih petang. Semangat Kisi. Dah pun letakkan barang-barang dekat tepi, kemudian masuk ke dalam kolam renang dan mula berenang lah. Akhirnya dapatlah relakskan diri, tenangkan minda setelah belajar untuk peperiksaan. Jadi bila berenang beberapa kali ni, tahu-tahu dah masuk waktu maghrib. Ingatkan nak balik, tak apalah nantilah, sekejap lagi lah. Sekejap punya sekejap, Kisi tahu dah 8 lebih malam. Sebabnya bila Sheila mandi tidak pegang jam, handphone pun letak tepi. Jadi tak tahu sebenarnya waktu tu jam berapa. Jadi pendengar Ria 897 kata Sheila akhirnya bila tengok dah gelap sangat ni. Jadi pergilah. Pergi dekat barang Sheila yang letakkan betul-betul dekat tepi kerusi tu. Bila keluarkan handphone tengok timing, astaghfirullahalazim, dah 8 lebih malam Kisi.
Sheila berenang dari 6 lebih malam, dah hampir 2 jam Sheila berada dekat kolam renang tu. Akhirnya Sheila kata, okey, last deep dalam, sebelum tu nak naik atas. Jadi apa yang berlaku bila Sheila masuk ke dalam air, dalam kolam renang, masih belum ada orang berenang, Sheila selam ke dalam kolam renang dan dongakkan kepala ke atas. Terperanjat Sheila apabila nampak betul-betul Sheila dekat bawah, dalam kolam renang tu, bawah air. Ternampak ada orang tengah berdiri sambil tengok Sheila. Daripada air tak nampak jelas. Air tu jernih tapi tak nampak begitu jelas. Apa yang Sheila nampak, ada orang ni sedang berdiri, mulutnya terngangah besar, lidah terjeli keluar, lidahnya rasa-rasanya lebih panjang dari wajahnya. Bila nampak, hampir-hampir kata Sheila, saya lemas. Sebab apa? Dalam masa yang sama Sheila dongak ternampak terperanjat, sampaikan tersedut air dan buat Sheila tersedak. Dari itu lebih banyak air Sheila terminum, lebih tersedak. Sheila nasib baiklah dapat capai tangan dekat hujung kolam renang tu, tarik diri Sheila untuk bernafas. Kalau tidak, Casey, Sheila akan lemas. Astaghfirullahaladzim. Sheila kemudian berenang dekat tepi, terus naik ke atas, angkat barang-barang dan tinggalkan kolam renang itu. Pengalaman yang menyeramkan itu membuat Sheila tak nak berenang untuk beberapa minggu sebenarnya. Takut. Dan kali berikutnya bila Sheila berenang, Sheila tak pergi seorang, ajak teman-teman. Jadi bayangkan, Sheila kata kali berikutnya yang Sheila berenang, tak pergi seorang diri, ajak adik saudara lah yang tinggal serumah ni. Kemudian selepas itu makin ramai orang pindah, makin ramai orang berenang, baru dah tak takut dan dah tak seram lagi. Tapi kali pertama bila berenang seorang-seorang tu, apakah susuk tubuh yang berdiri dekat tepi kolam renang yang hampir-hampir membuat saya lemas. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu ada kisah dari Sheila dalam rancangan Misteri Jam 12. Diria 897. Terima kasih berteman dengan saya, Casey, dan waktu sekarang 1.54 pagi. Saya akan sampaikan satu lagi kisah. Saya tak akan jawab panggilan, ya. Walaupun telefon saya berkelak-kelip ni, tak tahulah siapa yang sedang hubungi, Mungkin nak cerita tentang penanggal ke, Tapi yang ini kiriman email yang tadi saya dah pun membilik-bilik dan menderas kisahnya. Mana sekejap, Baik, yang ini pengalaman peristiwa yang diceritakan datangnya daripada ini yang terakhir, last kisah sebelum saya undurkan diri. Datang daripada Tuan Haji Kadi. Tuan Haji Kadi berkongsi, cakap tentang Haji Kadi ni dah lama tak dengar khabar daripada Encik Kadi, Apa khabar Encik Kadi katnya kalau sedang mendengar sekarang ini. Jadi Tuan Haji Kadi berkongsi peristiwa ini dan pengalaman beliau ini ini adalah tentang seru-seru. Beliau pernah alami perkara ini, tapi yang ini diceritakan oleh Tuan Haji Kadih dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Tuan Haji Kadih. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku apabila saya mendapat panggilan membantu seorang anak berusia 18 tahun, Casey. Ini anak yang disebutkan ini 18 tahun terkena rasukan. Apa yang berlaku ni begini. Budak perempuan ni suka dengan seorang lelaki, kata Tuan Haji Kadi. Jadi budak lelaki ni pula tak suka dengan budak perempuan ni. Banyak kali dia cuba dan cuba, tetap gagal. Lelaki ini suka yang lain. Ini cinta monyet 18 tahun. Apa diorang tahu? Kata Tuan Haji Kadi. Jadi bila datang rumah, budak ni dah mengelamun, Casey. Mengelamun sangat. Saya datang masuk dalam bilik. Dia duduk senyum menangis ketawa. Dipendekkan cerita, budak ni pula tak tahulah dari mana dia dapat, mungkin dari internet. Dia belajar ilmu menyeru. Bila masuk dalam bilik dia, kata Tuan Haji Kadi, saya terperanjat nampak dalam bilik itu adalah perkakas-perkakas yang saya rasa digunakan untuk sihir menyihir.
Antaranya nampak limau, antaranya nampak pisau lipat kecil, antaranya juga saya nampak ada bahan-bahan yang lain yang tak perlulah saya ceritakan. Jadi bila masuk, ibunya dah minta tolong dan saya pun cakap dan tengok perbuatan perwatakannya. Dipendekkan cerita, budak ni belajar sesuatu dari sesebuah tempat ke dari internet, tak tahulah mana website yang dia pergi. Dan kemudian bila dia belajar tidak berguru, dia benda buat yang salah. Dia seru benda tu datang untuk pergi dekat lelaki itu supaya lelaki itu suka pada dia. Sekarang ni dia seru benda tu dah datang. Bila benda tu datang, benda tu pula suka dekat dia. Memang cerita ni kelakar kalau kita dengar. Tapi percayalah, kalau tak ada ilmu, janganlah tolong buat-buat benda bodoh ni, kata Tuan Haji Kadir. Jadi budak ni nampak Casey, ada tulisan dekat kertas. Ku seru roh yang bergentayangan, 7 kaki langit, 7 lapis bumi. Ku tepuk dan sebagainya lah. Ada tulisan-tulisan yang tak boleh saya jelaskan lebih lanjut. Mohon maaf. Jadi bila benda tu datang, setelah benda tu datang, seseorang tu harus mempunyai penguasaan yang kuat. Kalau diri sendiri tak kuat, benda tu datang nak suruh dia pergi keluar. Kalau dia degil, susah. Jadi, kata Tuan Haji Kadir, dari apa yang saya tahu, dia seru jin ni datang. Kemudian jin ni nampak dia, jin ni suka dekat dia. Habislah. Malam tu dia terpekik. Yang saya datang tu bukan hari yang pertama dia kena gangguan. Itu adalah malam keempat, di mana ibu dengan abah dia dah tak tahu nak buat apa. Saya dijodohkan, bila datang tengok terperanjat keadaan budak ni. Saya bercakap dengan jin yang merasuk badan. Mula-mula dia degil, tak nak keluar, cuma senyum, main rambut, nyanyi-nyanyi, kata Tuan Haji Kadir. Tapi setelah kita berbual, berunding dengan dia cakap, budak ni yang panggil aku datang sini. Kenapa pula engkau senang-senang nak halau aku? Kalau nak halau aku bukan kau, dia yang patut halau aku. Dipendekkan cerita, kata Tuan Haji Kadir. Akhirnya makhluk ni keluar daripada badan budak ni. Dan budak ni pun kembali macam biasa. Tapi dia tidak begitu sihat sangat. Memakan masa untuk pulihkan semangatnya balik. Dan saya nasihat pada semua, janganlah belajar ilmu-ilmu macam ni dari internet. Ingatlah. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Tuan Haji Kadir. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia kisah Bayangkan internet ni macam-macam boleh dapat Nak cari jodoh, internet ada Nak cari pasal ke internet pun ada. Jadi janganlah kita nak belajar, harus berguru. Betul Belajar agama pun tak boleh sembarang. Nanti baca hadis, salah baca, salah tafsir, dah kronik Jadi apa pun kita nak belajar, kita harus ada guru yang bertauliah. Nak belajar dekat internet nak buat tu nak buat ni, mesti ada berguru. Janganlah belajar sendiri, berbahaya. Bab-bab belajar sendirilah, dia datang, dihasut dekat kita. Terima kasih pada semua yang sedang mendengar rancangan MJ12 dan juga terima kasih pada anda yang telah pun menceritakan malam saya dengan komen-komen anda ni. Tersenyum sejak saya tadi. Dan sekali lagi saya jumpa anda esok malam dalam Geng Burung Hantu bersama dengan Edi Junaidi yang semalam dan hari ini tak dapat bersama dengan saya sebab ada alasan-alasan sebab lah yang kronik tak adalah. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya jumpa anda. Dan kalau ada kisah, jangan lupa email kepada saya ria@mediacorp.com.sg atau misteri jam12@gmail.com. Ayam berkukuk di tepi kubur. Selamat malam, saya nak balik tidur. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.